yang baik, mana yang buruk dan sebagainya kan. Kita sama-sama nilai sendiri. Setahu saya lah ya, sebelum kita cakap pasal politik, kita cakap berkenaan dengan apa situasi yang terjadi sekarang sekejap. Hai Jailuddin. Pernah tak korang dengar saya buka live, panggil orang lain, invite untuk cakap personal orang, masuk dalam rumah tangga orang? Saya tidak pernah rasanya buat begitu. Dan ada setengah pihak yang merasakan, oh aku nak masuk campur lah, hal tengah panas ni, aku nak masuk sekaki lah kan. Aku nak tambah viewer. Jadi hai Jingo, aku nak tambah viewer. Jadi apa salahnya aku tumpanglah sekaki, nak buat menyebuk dan sebagainya. Walaupun tak ada kena-mengena dengan kau, kau uruskanlah saja kes-kes mahkamah kau dan sebagainya, begitulah. Saya tak ada kes mahkamah. Saya tak lari bila dipanggil. Saya bukannya jenis pengecut yang duduk di hotel bersembunyi dan mengatakan saya berani. Tidak. Ya, jadi kita buat hal sendiri. Kalau nak professional, be a professional. It seems that you being denial. Apa yang saya nampak lah. Dan saya juga tak guna fake account seperti mana setengah orang yang berani cakap berdegar-degar tapi muka dia pun dia tak tunjuk. Saya nak mengatakan di sini, kalau kau lah huduh bagaimanapun, kalau kau pakai filter bagaimanapun, rupa kau tetap sama juga. Kau takkan jadilah Era Fazira, kau takkan jadi Mahyudin Yassin, kau takkan jadi Nora Danish, contoh. Kau akan jadi muka kau juga, cuma mungkinlah lawa sedikit ataupun berbeza tu, tak banyak orang dapat kenal kau lagi. Tak ada saudara kau sendiri, siapa ni, tak kenal, tak ada. Dia akan tahu itu kau. Dan suara kau tak boleh nak ubah. Itu satu. Yang kedua, rupa kau tak boleh nak ubah walau filter macam mana pun. Contohlah, contohlah. Saya bagi contoh, kalau kau letak filter yang sebegini, sebegini, mungkinlah beza gila lah kan, flawless gila macam Mak Saleh gitu. Tetapi kalau yang biasa-biasa tu, nampak lagi lah muka kampung kau tu, tak payahlah kan. Jadi tak payah. Jadi baik. Dan saya nak katakan di sini, saya tunjukkan muka sendiri. Saya bercakap dengan risiko yang saya akan dikritik oleh siapa saja. Ada yang tak suka apa yang saya perkatakan, ada yang suka, ada yang menyokong, ada yang rasa pedas, ada yang rasa tersinggung, ada yang rasa sakit hati, ada yang rasa dengki, ada yang rasa tergugat. Itu hak kamu. Tapi bukan hak kamu, kamu kena hadapi risiko jika kamu mengeluarkan kata-kata yang bukan hak kamu, yang tak sepatutnya kamu keluarkan, ataupun kamu melanggar batas-batas undang-undang itu sendiri. Sebab saya tak pernah langgar batas-batas, sebab tu tak ada report polis terhadap saya, breach another people's matter ke. Saya tak suka nak campur orang. Even saya tak pernah main hal peribadi berkenaan dengan pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional. Saya tak pernah saya buka live, lepas tu saya duk jaja berkenaan dengan video kabur begini. If I want to do that, I can do that. But I don't. That's not me. Dan saya tak pernah pun buka live lepas tu panggil bini orang ke nak bercakap berkenaan dengan rumah tangga. No. Saya pernah cerita pasal kau tahu tak dia ni kan. Kias-kias tu biasalah, tapi kita tak adalah pergi lebih. Peli-peli tu biasalah. Kadang-kadang ada orang yang masuk dekat live saya ni, dia orang yang mengatakan begitu, macam alah kau pergilah kan, baliklah, bini ni gini, bini begitu. Tapi secara dasarnya saya tak pernah lah bercerita korek kan. That's your hal. Aku tak ada masalah dengan hal kau lah, tak kau lah. Jadi walaupun diorang ni duk siam malam, saya tahu apa yang diorang buat. Bukannya bermakna saya tak tahu. Banyak video, banyak bukti yang saya kumpul. Saya diam aja, saya buat kerja saya. Saya buat live, saya cakap pasal politik dan sebagainya kan. Jadi dia kadang-kadang setengah benda, bila when you cross the border, lepas tu ada yang kata bila kena dekat dia. Sekarang ni kenapa diletakkan seperti kawan saya Fitri tadi beritahu, jika ada pihak-pihak daripada PH
yang ambil tahu korek berkenaan, thank you Brother Lan, korek berkenaan dengan sisi orang lain ataupun rumah tangga orang lain dan sebagainya. Kenapa nak salahkan saya? Bukan bermula dengan live saya. Saya buat live, saya tak pernah korek hal orang. Suka hati kau lah kau nak macam mana tunggang terbalik pun. Asalkan kita di sini, kita berada di sini untuk berbicara soal politik. Kita bukan nak bicara berkenaan dengan orang tu begini, orang tu. That's not my, itu bukan cara saya, kan? Cara saya terpulang kepada kamu lah nak jadi apa pun. Kita di sini nak bicara pasal politik. Kalau nak jadi gentleman, nak berpolitik matang secara profesional, kita jadi profesional. That's not my style lah. Betul Pyro. Jadi kadang-kadang saya buka mukadimah dan sebagainya, saya terus kepada isu politik bla 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 bla, sehinggalah kita ingat mereka-mereka ni naik ke room kita untuk berbahas berkenaan politik. Kita alu-alukan lah. Tiba-tiba kan dia buat pasal dan sebagainya. Dan sebagai seorang yang berhak ke atas undang-undang, sebagai seorang yang Malaysia, yang saya tak dinafikan hak saya. Saya berhak, jangan marah kalau saya nak ambil tindakan. Itu saja. Okay. Dan berkenaan dengan politik ke, berkenaan dengan polisi, berkenaan dengan apa saja. Sekarang ni kalau kita dapat lihat masing-masing bergaduh pasal boykot. Kita boleh ada pendapat masing-masing berkenaan dengan boykot dan sebagainya, kan. Kalau tak setuju, bolehlah mengatakan tak setuju. Sekarang ni bayangkan aku rasa Yahudi pun rasa sangat bersyukur bila korang dah jadikan isu boykot ni adalah isu yang paling terpenting sekali selain daripada Palestin tu sendiri. Jadi rakyat Malaysia ni mudah di-divertkan berkenaan dengan isu-isu negatif, dan kalau bersabit dengan agama, kita boleh nampak yang ia akan jadi benda yang taklah, kadang-kadang mudah sangat terbeli dengan kata-kata yang menjurus kepada dari segi agama begitu begini, kan. Jadi JJ Shopping Center, can you please come up? Can you please come up, JJ Shopping Center? Why you are supporting Israel at the first place? Saya tak faham kenapa JJ Shopping Center ni menyokong Israel. Kalau nak sokong Israel, naik atas ni cakap dengan saya, ataupun kalau tak berani, please get lost. Ni Faris ni, kenapa tutup awak punya tu? Saya akan pin komen kamu. Tak sangka awak mengaku awak bersama Israel ya Faris. Awak ni pemimpin awak siapa Faris? Yang awak bersama dengan Israel ni Faris. Sebab setahu saya, thank you CJ, setahu saya PMX lah orang yang paling lantang sekali setakat ini yang telah memperjuangkan berkenaan dengan Palestin. Tetapi kamu semua ni perangai macam Zionis. Kan? Perangai macam Zionis lah pula. Lebih pada Zionis lah pula. Zionis pun tak perangai macam kamu memerangi geng sendiri. Jadi bila isu Palestin ni dijadikan isu politik oleh puak-puak, aku tak tahulah nak gelarkan apa. Kedua-dua pihak, baiklah kerajaan dan pembangkang, hentikan jadikannya ia isu politik dalam negara. Sebab PAS dan PN guna isu ni untuk serang kerajaan habis-habisan, seolah-olah kerajaan dan PMX sokong Israel dan ejen Yahudi seperti mana yang dilakukan zaman Tun M dulu. Jadi yang ahli parlimen kerajaan pula yang bukan Islam mengeluarkan kenyataan yang menyokong supaya Palestin ini diberikan bantuan dan sebagainya. Dan kita nampak apa salahnya mereka menegur, kan. Alhamdulillah, syukur sangat bila kerajaan di bawah PMX kesedaran kepada murid-murid sekolah. Dan Fadilah Siddiq ni buat anak-anak sekolah ni macam anak-anak dia je, kan. Bila kita nampak dia ke sekolah-sekolah, betapa mesranya dia bersama dengan pelajar-pelajar, kan, dan sebagainya. Masya Allah, aku rasa sedih lah tengok korang ni. Kesian betul lah. Tak dapat lagi nak terima kenyataan yang korang ni pembangkang sebenarnya. Pembangkang yang membangkang tapi tak macam pembangkang. Sekarang ni korang
ke apa ketandusan. Saya kesian pada korang yang ketandusan, yang hilang punca. Yalah, korang dapat pembangkang yang sangat-sangat menyedihkan lah. Bila masuk ke parlimen pula, saya tengok pembangkang ni seolah-olah apa fungsi pun saya tak tahulah. Tak kata pun korang ni tak ada fungsi, ada je fungsi. Tapi kadang-kadang bila kita ajak berbicara tentang bahaskan berkenaan dengan Belanjawan 2024, mereka buat macam-macam persepsi berkenaan berbelanjawan dan sebagainya. Tapi bab undi belah bagi pun mereka sedih sekali. Jadi pembangkang sekarang ni dan penyokong-penyokong ni. Korang tahu tak sekarang ni yang MP-MP daripada Perikatan Nasional dengar cerita lah, saya dengar cerita dah makin ramai yang nak sokong PMS. Korang dah makin bercerai-berai dah sekarang ini. Kesian betul. Sedih. Okey, Bing silakan. Memanglah itu sekarang ni itu pembangkang dengan